Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 25 Oktober 2023 bersama saya Pia Ernadia. Ahli Parlimen Tasik Gelugur Wan Saiful Wan Jan hari ini didakwa di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur atas 18 pertuduhan pengubahan wang haram yang melibatkan 5.59 juta ringgit. Bagaimanapun, Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu itu mengaku tidak bersalah. Semua 18 pertuduhan itu dikemukakan mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 dalam kurungan B atau pencegahan pengubahan wang haram, pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001. Jika sabit kesalahan, dia boleh dipenjara sehingga 15 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda jumlah atau 5 juta ringgit atau mana lebih tinggi. Sementara itu, dalam sidang medianya di perkarangan mahkamah, Wan Saiful menyifatkan pertuduhan yang dibuat terhadapnya sebagai tergesa-gesa dan satu percubaan untuk mengalih perhatian rakyat. Berbalik kepada isu pertuduhan kepada saya menganggap pertuduhan baru yang dikenakan kepada saya ini adalah satu usaha untuk mengalih perhatian rakyat daripada pelbagai kegagalan yang dilakukan oleh kerajaan hari ini. Gagal mengawal kenaikan harga barang, gagal mengawal kenaikan kos sara hidup, gagal membantu rakyat dengan cara yang efektif, gagal menjalankan reform-reform yang kononnya mereka lah perjuangkan sejak dahulu lagi. Pada 21 Februari lalu, Wan Saiful meminta dibicarakan atas dua pertuduhan termasuk menerima rasuah berjumlah 6.9 juta ringgit berhubung projek Jana Wibawa. Jana Wibawa merupakan program perangsang untuk kontraktor Bumiputera susulan COVID-19 yang diperkenalkan semasa pentadbiran Muhyiddin Yassin. Gelombang lautan putih membanjiri Axiata Arena Bukit Jalil malam tadi bagi menunjukkan sokongan Malaysia yang mengutuk kekejaman rejim Zionis Israel terhadap rakyat Palestin. Program Himpunan Malaysia bersama Palestin itu dihadiri lebih 16,000 rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai latar belakang, bangsa dan agama. Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang baru tiba di tanah air selepas menemui beberapa ketua negara Arab bagi membincangkan konflik Palestin-Israel turut tidak melepaskan peluang bersama-sama rakyat Malaysia malam tadi. Sementara itu, dalam ucapannya, Anwar mengakui dia mula menerima tekanan dari negara barat khususnya Amerika Syarikat dan Israel kerana lantang memperjuangkan nasib rakyat Palestin. Saya beritahu, selagi saya diberi mandat oleh rakyat, saya tidak terima ugutan itu. Kita lawan tetap. Saya beritahu, don't ever think of threatening us. Malaysia is a fiercely independent country. We decide what is right. We understand the meaning of freedom. We are with the Palestinian people in their struggle. Yesterday, today, and tomorrow, inshallah. Terdahulu program dimulakan dengan solat maghrib berjemaah dan solat hajat bagi mendapatkan kesejahteraan di Palestin disusuli beberapa siri ucapan oleh beberapa pemimpin politik dan badan bukan kerajaan. Perhimpunan yang dikelolakan Angkatan Belia Islam Malaysia, Global Peace Malaysia dan Malaysian Humanitarian Aid and Relief turut menyaksikan peserta mengibarkan bendera Palestin, melaungkan takbir dan slogan seperti Bebas Palestin. Sementara itu, seorang pemimpin pembangkang mahu Perdana Menteri menyatakan bentuk ugutan dan tekanan yang dihadapinya berhubung pendirian Malaysia dalam konflik Palestin dan Israel. Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syahari berkata ini kerana Anwar tidak menyatakan dengan jelas apakah ugutan tersebut. Menulis di Facebooknya, Ahmad Fadli berkata, jika benar dia menerima ugutan keselamatan, maka pihak berkuasa termasuk PDRM perlu meningkatkan kawalan terhadap Perdana Menteri. Menurutnya, jika tiada tindakan serius dalam menangani perkara tersebut, ia seolah-olah mencerminkan bahawa pihak berkuasa Malaysia tidak percaya dengan ugutan berkenaan.
Selain itu, kata ahli Parlimen Pasir Mas tersebut adalah mengecewakan jika Anwar menerima tekanan berbentuk ekonomi kerana bekas Perdana Menteri sebelum ini pernah membawa usul mengheret Israel ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC di PBB namun tiada dakwaan ugutan. Untuk rekod, bekas Perdana Menteri Najib Razak pada 2010 pernah membawa usul bagi menggesa negara-negara dunia supaya tindakan zalim rejim Israel terhadap Palestin dibicarakan di ICC. Dalam perkembangan yang sama, Polis Diraja Malaysia memberi jaminan akan mempertingkatkan lagi kawalan keselamatan Anwar susulan pendedahan beliau semalam. Ketika dihubungi bernama, Ketua Polis Negara Raziruddin Hussein berkata pihaknya tidak akan berkompromi terhadap perkara itu. Berita seterusnya, pendakwa raya akan mengemukakan bantahan terhadap permohonan pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin untuk mendapatkan pasportnya secara kekal. Ini selepas Muhyiddin membuat permohonan tersebut di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur minggu lalu. Timbalan Pendakwa Raya Nur Asma Ahmad memberitahu Mahkamah Session Kuala Lumpur pagi ini bahawa mereka memerlukan 2 minggu untuk menjawab permohonan Muhyiddin. Minggu lalu, Muhyiddin yang juga bekas Perdana Menteri memfailkan permohonan pelepasan kekal pasportnya dengan mengemukakan pelbagai alasan, antaranya ingin membawa keluarga bercuti di London. Dalam afidavit sokongan yang difailkan bersama permohonan, Muhyiddin berkata dia juga memerlukan dokumen itu untuk pemeriksaan kesihatan seterusnya di Singapura. Pasport itu sebelum ini diserahkan kepada Mahkamah Jenayah sebagai sebahagian syarat jaminan RM2 juta dalam kes pengubahan wang haramnya yang sedang dibicarakan. Muhyiddin dalam permohonannya berkata tanggungjawabnya sebagai ahli parlimen dan jumlah ikat jamin RM2 juta yang dibayar sudah memadai untuk memastikan kehadirannya di mahkamah. Hakim Azura Alwi kemudiannya menjadualkan semula perbicaraan awal yang ditetapkan hari ini mengenai permohonan Muhyiddin kepada 23 November. Mujahid Yusof Rawa akan mengambil tindakan kepada penceramah bebas Ahmad Dusuki Abdul Rani sekiranya gagal meneruti perintah mahkamah. Ahmad Dusuki dikatakan tidak meneruti perintah mahkamah supaya membayar kos berjumlah RM23,000 kepada naib Presiden amanah itu. Mujahid yang juga bekas Menteri Agama merujuk kesnya dengan bekas pemimpin Dewan Ulama PAS itu di Mahkamah Session Shah Alam, Mahkamah Tinggi Shah Alam dan Mahkamah Rayuan. Sebelum ini, kedua-dua mereka terlibat dalam pertikaian berhubung penjualan aset tabung haji yang didakwa dijual kepada orang bukan Islam. Ahmad Dusuki kemudian mengemukakan saman fitnah terhadap Mujahid namun ditolak Mahkamah Session Shah Alam dengan kos RM11,000. Selepas tidak berpuas hati, dia kemudiannya merayu ke Mahkamah Tinggi dan rayuannya turut ditolak dengan kos RM7,000. Di Mahkamah Rayuan, Ahmad Dusuki kemudian menarik balik rayuannya dan diarahkan membayar RM5,000 sebagai kos kepada Mujahid. Sementara itu, dalam satu kenyataan di Facebook, Mujahid yang juga bekas ahli Parlimen Parit Buntar menegaskan akan menuntut bayaran tersebut dalam masa 14 hari atau tindakan selanjutnya diambil. Kita ke perkembangan di Dewan Rakyat. Sidang Dewan hari ini sedikit tegang apabila seorang ahli Parlimen PAS mengakui pernah mendoakan kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini. Malah, ahli Parlimen Pasir Putih Nik Muhammad Zawawi Saleh berkata dia akan melakukan perkara yang sama kepada kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Tetapi apabila beliau mengakhiri ucapan, kenyataan saya tahu yang mendoakan Kerajaan Pakatan Harapan untuk jatuh itu Yang Berhormat. Kita tahu bila Yang Berhormat buat perkara itu. Ya, betul. Dan kali ini pun saya nak doa. Yang Berhormat, tolong. Adakah ini sifat seorang Yang Berhormat? Yang Berhormat, dulu tolong. Yang Berhormat Pasir Putih. Duduk sekejap Yang Berhormat Pasir Putih. Ahli Parlimen Jelutong RSN Raya kemudian meminta Zawawi menarik balik kenyataannya itu berdasarkan Peraturan Mesyuarat 36 dalam kurungan 6 kerana mengeluarkan sangkaan jahat. Terdahulu, Zawawi membangkitkan soal peruntukan kepada anggota parlimen yang didakwa tidak adil. Kerajaan yang ada pada hari ini dia jadi terumbang-ambing. Sebab apa? Sebab tidak ada nasrun minallah. Tidak ada nusrah daripada Allah. Allah tidak melembutkan hati manusia untuk bersama-sama dengan kerajaan. Kerana apa?
kerajaan bersikap di luar daripada batas-batas kemanusiaan. Ahli-ahli parlimen tidak diagihkan peruntukan. Harta siapa? Saya kalau harta ni milik Tambun, saya tak kata apa. Tapi ini adalah harta rakyat, harta negara. Ahli Parlimen PAS tersebut justeru memberi amaran jangan sampai rakyat membanjiri Kuala Lumpur seperti perhimpunan membantah cadangan ratifikasi ICET pada 2018. Ahli Parlimen Kuala Kangsar Iskandar Dizukainan Abdul Khalid tidak menghadiri sidang Parlimen sejak mengumumkan sokongannya kepada Perdana Menteri. Rekod handset setakat 24 Oktober menunjukkan Iskandar hanya hadir beberapa hari sebelum membuat pengumuman tersebut iaitu pada 10, 11 dan 12 Oktober. Semakan mendapati Iskandar tidak hadir sidang Dewan ketika mengumumkan sokongan kepada Anwar pada petang 12 Oktober. Dia juga tidak hadir ke Dewan Rakyat ketika Anwar membentangkan belanjawan 2024 pada 13 Oktober serta tidak menghadiri 7 persidangan Dewan Rakyat berikutnya. Parlimen bersidang dari Isnin hingga Khamis kecuali hari tertentu seperti ketika pembentangan belanjawan. Antara 13 Oktober hingga 24 Oktober, dia hanya memaklumkan setiausaha Dewan Rakyat sebanyak 2 kali di bawah Peraturan Mesyuarat 91 mengenai ketidakhadirannya iaitu pada 19 Oktober dan 24 Oktober. Pelbagai usaha dilakukan Malaysia kini untuk menghubungi Iskandar tetapi tidak membuahkan hasil. Sebelum ini, Ahli Parlimen Damansara Gobing Sindio mencadangkan Iskandar dipanggil ke Parlimen untuk menjelaskan kedudukannya serta menjawab dakwaan bahawa dia diugut untuk menyokong Perdana Menteri. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Pia Nadia, untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.